Assalamualaikum, saya Muhammad Alisari daripada Grup 1. Hari ini saya akan membincangkan tentang pemboleh ubah makroekonomi yang pertama, iaitu pendapatan negara ataupun keluaran negara. Keluaran negara ini adalah jumlah nilai semua barang dan perkhidmatan akhir yang dikeluarkan oleh sebuah negara ekonomi dalam jangka masa tertentu. Keluaran negara ini boleh terbagi kepada dua, iaitu keluaran dalam negeri kasar, KDNK, dan keluaran negara kasar. KDNK ini digunakan untuk mengetahui prestasi semasa aktiviti ekonomi dalam sebuah negara. Manakala KDNK pula digunakan untuk ukur kekayaan sesebuah negara. Seterusnya, KDNK juga adalah nilai semua barang dan perkhidmatan akhir yang dikeluarkan oleh faktor pengeluaran yang berada di dalam sebuah negara dalam satu tahun, iaitu faktor pengeluaran ini dimiliki oleh rakyat tempatan ataupun rakyat asing. Manakala, keluaran negara kasar KDNK pula adalah nilai semua barang dan perkhidmatan akhir yang dikeluarkan oleh faktor pengeluaran yang dimiliki oleh rakyat sebuah negara dalam satu tahun. Faktor pengeluaran ini boleh berada di dalam ataupun di luar negara. Seterusnya, keluaran negara juga boleh dinyatakan dalam nilai semasa atau nilai benar. Keluaran negara nilai semasa nominal ialah keluaran negara yang dinilai mengikut harga yang berlaku dalam pasaran pada tahun berkenaan. Manakala, keluaran negara benar pula ialah keluaran negara yang dinilai mengikut harga pada satu tahun asas. Hubungan antara nilai semasa dengan nilai benar ni dapat ditunjukkan dengan persamaan di bawah, di mana keluaran negara benar bersamaan dengan keluaran negara nominal darab indeks harga pengguna tahun asas bahagi dengan indeks harga pengguna tahun semasa. Tambahan pula, terdapat satu konsep lain yang berhubung rapat dengan keluaran negara, iaitu keluaran negara potensi. Terdapat satu konsep lain yang berhubung rapat dengan keluaran negara, iaitu keluaran negara potensi. Keluaran negara potensi ini adalah jumlah keluaran maksimum yang boleh dicapai oleh sebuah negara apabila semua faktor pengeluaran dalam negara tersebut seperti buruh dan modal dan teknologi digunakan sepenuhnya. Dengan arti kata lain, keluaran negara potensi ini tercapai pada tingkat guna tenaga penuh. Akhir sekali, Rajah 1.1 menunjukkan perbandingan keluaran negara potensi dan keluaran negara sebenar. Di dalam rajah, menunjukkan keluk KNK potensi bergaris lurus dan menaik. Ini bermakna KNK potensi akan bertambah dari masa ke semasa akibat pertambahan dalam faktor pengeluaran dan teknologi. Akhir sekali, rajah 1.1 menunjukkan perbandingan keluaran negara potensi dan keluaran negara sebenar. Di dalam rajah, keluk KNK potensi bergaris lurus dan menaik. Ini bermakna KNK potensi akan bertambah dari masa ke semasa akibat pertambahan dalam faktor pengeluaran dan teknologi. Oleh itu, apabila keluk KNK benar di bawah keluk KNK potensi menunjukkan faktor pengeluaran tidak digunakan secara penuh. Manakala apabila keluk KNK benar sama dengan KNK potensi menunjukkan guna tenaga penuh tercapai. Akhir sekali, apabila KNK benar di atas keluk potensi adalah disebabkan kekurangan teknologi dan faktor pengeluaran. Terima kasih. Data di sebelah kanan saya ini adalah evolusi struktur ekonomi Malaysia melalui statistik KDNK. Okey, kenapa statistik KDNK itu penting? Kerana ia adalah menunjukkan kadar pertumbuhan ekonomi negara. Di sini kita dapatkan data daripada Jabatan Perangkaan Malaysia. Okey, data ini adalah bancian daripada tahun 1970 hingga 2019. Jika kita lihat prestasi KDNK negara kita adalah pada tahap 4.3%, iaitu pada tahun 2019. Evolusi ekonomi negara kita yang telah dikaji pada tahun 1970 hingga tahun 2019. Evolusi ini menunjukkan pada tahun 1970 kita lebih menumpukan kepada ekonomi berdasarkan pertanian, tetapi kini pada tahun 2019 ekonomi telah berdasarkan kepada perkhidmatan. Okey, penduduk dan pendapatan negara kasar iaitu PNK per kapita dengan pada tahun 2017 adalah pada kadar
serendah RM1,000 tetapi kini adalah pada kadar RM45,000 seperti saya telah terangkan tadi. Ini sekian, terima kasih. Assalamualaikum, saya Intan Nadira daripada Kumpulan 1 ingin membentangkan bab 2 iaitu pengukuran keluaran negara. Untuk pengenalan secara ringkas, ianya adalah menganalisis pencapaian kegiatan ekonomi negara secara agregat. Okey, kepentingan pengukuran pendapatan negara ini adalah bertujuan untuk mengukur prestasi ekonomi ataupun pertumbuhan ekonomi negara, memperbaiki masalah ekonomi, membuat penilaian keberkesanan dasar ekonomi kerajaan, mengukur taraf hidup rakyat, mengenal pasti masalah ekonomi ataupun pertumbuhan kebajikan masyarakat, serta membandingkan taraf hidup antara negara. Assalamualaikum, saya Nurlina Idayu. Bagi kepentingan pengukuran pendapatan negara, di sini juga mengukur prestasi ekonomi atau pertumbuhan ekonomi. Untuk mengukur prestasi ekonomi, kadar pertambahan atau pertumbuhan ekonomi keluaran negara benar, iaitu mengukur harga tetap, dapat mengukur prestasi perkembangan atau pertumbuhan ekonomi pada tempoh masa tertentu atau pertumbuhan ekonomi yang dijangkakan. Pertambahan dalam pendapatan benar negara menjelaskan bahawa ekonomi negara semakin berkembang. Kepentingan pengukuran pendapatan juga boleh membagi masalah ekonomi. Jika kita lihat pada B, dasar ekonomi seperti dasar fiskal, dasar kewangan atau monetary dan dasar sebelah penawaran digunakan untuk memperbaiki kelemahan pertumbuhan ekonomi. Dan juga kadar ini juga boleh menguat penilaian keberkesanan dasar ekonomi kerajaan. Matlamat dasar makroekonomi sesebuah negara adalah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan lain-lain. Dengan itu, ukuran keluaran dan pendapatan negara digunakan sebagai ukuran keberkesanan dasar. Kepentingan pengukuran pendapatan negara juga adalah untuk mengukur taraf hidup rakyat. Bagaimana taraf hidup rakyat ini diukur, iaitu perubahan nilai pendapatan per kapita benar dari satu tahun ke satu tahun boleh digunakan sebagai ukuran taraf hidup rakyat. Kepentingan juga adalah untuk mengenal pasti masalah pertumbuhan kebajikan masyarakat. Jika pendapatan kadar pertumbuhan ekonomi tidak seimbang dengan kadar pertumbuhan penduduk dalam sesebuah negara, maka ia akan menyebabkan agihan pendapatan menjadi tidak stabil, iaitu tidak seimbang dan mengurangkan kesejahteraan rakyat. Kepentingan pengukuran pendapatan negara juga adalah untuk membandingkan taraf hidup antara negara. Data pendapatan per kapita benar sesebuah negara dapat digunakan untuk membuat perbandingan taraf hidup rakyat antara negara-negara. Okey, terdapat beberapa konsep penting dalam pendapatan negara. Secara ringkas, pendapatan negara ini adalah merujuk kepada nilai wang semua barang dan juga perkhidmatan akhir yang dikeluarkan untuk dalam sebuah negara itu. Terdapat beberapa konsep yang berkaitan dengan perakaunan pendapatan negara, iaitu keluaran dalam negeri kasar KDNK, keluaran negara kasar KNK, keluaran negara bersih KNB, serta keluaran negara kasar pada harga pasaran dan juga harga kos. Okey. Seterusnya adalah kaedah pengiraan pendapatan negara. Terdapat 3 kaedah pengiraan, iaitu kaedah pendapatan, kaedah keluaran dan juga kaedah perbelanjaan. Okey, kaedah pendapatan secara ringkasnya ianya adalah kaedah pendapatan yang diperoleh dengan cara menjumlahkan pelbagai pendapatan yang diperoleh oleh faktor pengeluar dari segi pengeluaran barang dan juga perkhidmatan. Pendapatan secara ringkasnya ianya adalah kaedah pendapatan yang diperoleh dengan cara menjumlahkan pelbagai pendapatan yang diperoleh oleh faktor pengeluar dari segi pengeluaran barang dan juga perkhidmatan. Jenis-jenis pendapatan yang diperoleh oleh faktor pengeluaran adalah seperti berikut, iaitu sewa, gaji dan upah, faedah ataupun bunga, keuntungan, pendapatan perusahaan persendirian.
Pendapatan negara melalui kaedah perbelanjaan diperoleh dengan menjumlahkan semua perbelanjaan ke atas barangan dan perkhidmatan akhir. Jenis pembelanjaan akhir ini dapat dihitung dalam pendapatan negara dengan dibezakan dengan 4 komponen, iaitu perbelanjaan isi rumah, perbelanjaan kerajaan, perbelanjaan pelaburan serta ekspor bersih. Untuk kegunaan data pendapatan negara, kegunaan data pendapatan negara yang diukur oleh semua negara di dunia adalah seperti ini, iaitu alat pengukur jumlah keluaran pelbagai sektor dalam ekonomi, alat pengukur kadar pertumbuhan ekonomi, alat pengukur taraf hidup, petunjuk perubahan struktur ekonomi, asas untuk membuat ramalan dan perancangan ekonomi, serta petunjuk saiz pasaran. Ini adalah beberapa data yang telah kami perolehi. Jika kita lihat, untuk gambar raja pertama adalah data mengenai KDNK untuk di beberapa buah negara di dunia. Data untuk KDNK ini masalah menggunakan data pendapatan negara per kapita sebagai ukuran dan taraf hidup antara masa dan negara. Kelemahan-kelemahan membandingkan pendapatan negara per kapita adalah seperti berikut. Terdapat beberapa masalah, iaitu bagaimana pembandingan antara negara maju dan kurang maju. Perbandingan ini iaitu adalah telah dapat dikenal pasti melalui beberapa perbezaan. Perbezaan tersebut adalah seperti perbezaan komposisi keluaran negara, perbezaan pemakaian komponen ke pendapatan negara, perbezaan tiket harga umum, perbezaan jumlah kegiatan produktif yang tidak dibayar dengan wang, perbezaan corak agihan pendapatan, perbezaan nilai mata wang dan juga perbezaan dalam iklim serta perbelanjaan di antara negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hazman daripada Grup 1 akan membentangkan berkenaan dengan asas perdagangan antarabangsa. Jadi wujud perdagangan antarabangsa ini adalah kerana faktor perbandingan, faedah perbandingan. Apa itu faedah perbandingan? Di mana kebolehan menghasilkan sesuatu barang pada kos lepas yang lebih rendah berbanding dengan negara rakan dagangan yang lain. Jadi, negara boleh fokus pada produk ataupun perkhidmatan apa yang lebih menguntungkan negara tersebut dan tingkatkan pengeluaran dan lebihan pengeluaran akan didagangkan antara negara dagangan yang lain. Setelah sebuah negara buat pengkhususan dan sumber yang digunakan untuk mengeluarkan barang atau perkhidmatan adalah lebih rendah, negara tersebut mempunyai faedah mutlak. Okey. So, hukum faedah berbanding yang pertama adalah kos lepas pelbagai berbeza di dua buah negara. Yang kedua, kedua-dua buah negara dapat untung. Yang ketiga, barang yang dieksport, barang pengkhususan yang dieksport mempunyai kos lepas yang lebih rendah. Seterusnya adalah andaian, faedah mutlak dan faedah berbanding. Yang pertama adalah terdapat dua buah negara. Kedua-dua buah negara mesti mengeluarkan dua jenis barang saja. Ketiga, kedua-dua buah negara capai tingkat tenaga buruh penuh. Yang keempat, bilangan buruh yang sama antara buah negara. Dan yang kelima, tiada sekatan perdagangan bebas. So maksudnya untuk diorang buat jual beli ni tak ada apa-apa sekatan. Diorang boleh buat, tak ada embargo. Okay. Alright. And then seterusnya, faedah mutlak adalah kebolehan. Definisi dia adalah kebolehan satu negara mengeluarkan lebih banyak barang berbanding dengan negara lain melalui penggunaan faktor yang sama banyak. Oleh itu, negara yang ada faedah mutlak akan ekspor barang khusus dan import barang yang dikeluarkan oleh negara lain. Okey. Dan seterusnya adalah faedah berbanding. Definisi dia adalah kemampuan satu negara mengeluarkan barang pada kos lepas atau kos relatif yang lebih rendah berbanding dengan negara lain. Faedah mutlak adalah apabila negara tersebut khusus pada pengeluaran satu barang saja dan disebabkan itu tingkat pengeluaran akan lebih tinggi berbanding negara lain dengan jumlah faktor pengeluaran dan tahap teknologi yang sama.
Okay, ingat balik kita punya andaian tadi, dia punya faktor pengeluaran, dia punya faktor buruh mesti sama. Okay, jadi kedua buah negara yang terlibat akan dapat untung yang lebih. Alright, dan seterusnya adalah faedah berbanding. Negara yang mampu mengeluarkan suatu barang dengan kos yang lebih rendah berbanding dengan negara lain. Ceteris paribus. Maksudnya kita andaikan yang lain semua faktor adalah sama. So, negara tersebut boleh hasilkan secara cekap dan meningkatkan tingkat pengeluaran barang. Bila barang ada lebihan daripada pengkhususan tadi, dia boleh ekspor barang tu ke negara yang lain. Okay, so ini adalah asas perdagangan antarabangsa. Dia ada dua. Dia ada faedah mutlak, dia ada faedah pembandingan. Okay, so ini adalah asas perdagangan antarabangsa. Dia ada dua. Dia ada faedah mutlak, dia ada faedah pembandingan. Okay, jadi kalau boleh lihat pada slide tadi, kita tengok sebagai contoh, kita ambil pengeluaran getah dan juga pengeluaran beras. Malaysia khusus kepada pengeluaran getah. Thailand pula khusus pengeluaran kepada beras. Okay, jadi kat sini kita boleh tengok, okay, kalau kita tengok, okay, sekiranya Malaysia menggunakan faktor pengeluaran, Malaysia dapat mengeluarkan 50 kilogram getah dengan 30 kg beras. Manakala jika Thailand menggunakan faktor pengeluaran, dapat mengeluarkan 30 kg getah dan 50 kg beras. Okey, sebabkan Malaysia mengeluarkan getah pada kuantiti yang lebih banyak, so maksudnya Malaysia ada faedah mutlak. Okey, Thailand mengeluarkan beras yang lebih banyak, so maksudnya Thailand mempunyai faedah mutlak. Dan untuk faedah berbanding pula, kita tengok kat sini, maksudnya faedah berbanding kita bandingkan. Okey, kalau kita tengok pada slide sekarang ni, untuk Thailand mengeluarkan getah 1 kilo getah, Thailand perlu lepaskan 0.5 kilo beras. Manakala Malaysia terpaksa lepaskan 2 kilo beras. So Malaysia mempunyai kos faedah berbanding dalam pengeluaran beras kerana kos untuk 1 kilo beras hanyalah 0.5 getah, 0.5 kilogram getah saja. Okay, so itu adalah definisi faedah berbanding. So kita kena ingat asas dia untuk perdagangan antarabangsa mesti ada dua faedah. Yang pertama adalah faedah mutlak dan yang pertama adalah faedah mutlak, yang kedua adalah faedah bandingan. Okey, dengan andaian bahawa melibatkan dua buah negara, kedua-dua buah negara ni tiada sekatan dan menggunakan tingkat ataupun faktor pengeluaran yang sama. Okey, mencapai tingkat penggunaan tenaga buruh penuh. Okay, dengan andaian tu barulah ada wujudnya perdagangan antarabangsa dengan faedah yang dinyatakan. Alright, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Syuhada dan pasangan saya Syasha akan membentangkan mengenai imbangan pembayaran. Imbangan pembayaran terdiri daripada 3 jenis akaun, iaitu akaun semasa, akaun modal dan akaun keuangan. Imbangan pembayaran merupakan rekod urus niaga dalam barangan, perkhidmatan dan aset yang dilakukan oleh sesebuah negara dengan negara lain. Ia juga merupakan rekod sumber, iaitu penawaran, dan penggunaan, iaitu permintaan, pertukaran asing sesebuah negara. Akaun semasa. Akaun semasa mencatatkan pembayaran untuk ekspor dan import barangan dan perkhidmatan, campur pendapatan masuk atau keluar negara, campur bayaran pindahan bersih wang masuk dan keluar negara. Ia biasanya terdiri kepada 4 sub-bahagian, iaitu dagangan dalam akaun barangan, dagangan dalam akaun perkhidmatan, pendapatan dan pindahan semasa. Dagangan dalam akaun barangan, ia mencatatkan barang import dan ekspor barang fizikal. Ekspor menyebabkan aliran masuk wang dan ia merupakan butiran kredit. Import pula menyebabkan aliran keluar wang, ia butiran debit. Dagangan dalam akaun perkhidmatan, ia mencatatkan import dan ekspor perkhidmatan seperti pengangkutan, pelancongan dan insurans. Pembelian percutian ke negara asing merupakan butiran debit kerana ia merupakan aliran keluar wang. Manakala pembelian polisi insurans Malaysia
oleh penduduk luar negara merupakan butir kredit kepada akaun perkhidmatan Malaysia. Imbangan akaun ini kadang dipanggil akaun perkhidmatan. Kombinasi imbangan akaun barangan dan akaun perkhidmatan ini dikenali sebagai imbangan perdagangan, barangan dan perkhidmatan atau imbangan dagangan. Kombinasi imbangan akaun barangan dan akaun perkhidmatan ini dikenali sebagai imbangan perdagangan, barangan dan perkhidmatan atau imbangan dagangan. Pendapatan ia mengandungi upah atau pempasan pekerja, bunga dan pendapatan daripada pelaburan iaitu keuntungan pelaburan, termasuklah pelaburan langsung, pelaburan portfolio dan pelaburan lain yang mengalir masuk atau keluar negara. Sebagai contoh, dividen yang diterima oleh penduduk asing daripada share dalam syarikat Malaysia dicatatkan sebagai aliran keluar wang, butir debit. Dan semasa ia termasuk sumbangan kerajaan dan penerimaan daripada organisasi antarabangsa dan pindahan wang antarabangsa oleh individu dan syarikat swasta. Pindahan ke luar negara seperti pekerja Malaysia di Singapura menghantar wang kepada ibunya di Malaysia merupakan butir kredit. Contohnya, pindahan semasa bernilai positif bermakna bayaran pindahan yang diterima dari luar negara melebihi bayaran pindahan yang dihantar ke luar negara. Manakala pindahan semasa bernilai negatif bermakna bayaran pindahan yang dihantar ke luar negara melebihi bayaran pindahan yang diterima dari luar negara. Untuk imbangan akaun semasa pula, ia merupakan jumlah keempat-empat subbahagian iaitu butir barangan, perkhidmatan, pendapatan dan pindahan semasa. Akaun ini mempunyai akaun lebihan iaitu dipanggil surplus. Ianya terbentuk apabila kredit melebihi debit. Manakala akaun semasa defisit berlaku apabila debit melebihi kredit. Sebagai contoh, imbangan akaun semasa Malaysia pada tahun 2021, suku tahun pertama, ianya mencatatkan lebihan sebanyak 12.3 bilion berbanding tahun sebelumnya iaitu suku tahun keempat 2020 mencatatkan 18.6 bilion. Prestasi yang baik dalam butiran barangan kerana kebanyakan negara telah mengurangkan sekatan berkaitan dengan COVID-19, memberi ruang untuk melakukan kegiatan ekonomi dengan mematuhi prosedur operasi standard yang ketat. Oleh itu, ekspor barangan meningkat kepada 225.5 bilion pada tahun suku pertama 2021 berbanding dengan suku tahun keempat 2020 yang mencatatkan 217.2 bilion. Ianya melibatkan barangan elektrik dan elektronik, getah dan bahan kimia yang diekspor kepada negara China, Singapura dan Amerika Syarikat. Manakala import melonjak sebanyak 14.3 bilion kepada 188.9 berbanding dengan tahun sebelumnya iaitu seterusnya akaun modal. Akaun modal ini mencatatkan aliran dana masuk dan keluar negara seperti perolehan dan penjualan aset tetap seperti tanah dan bangunan. Seterusnya pemindahan dana oleh penghijrah. Contohnya orang Malaysia berhijrah ke luar negara iaitu Australia dan ianya memindahkan dana beliau kepada negara Australia. Seterusnya pembayaran geran oleh kerajaan kepada projek luar negara dan perolehan wang ke dalam negara untuk sesuatu projek. Sebagai contoh, pada tahun 2019, aset negara telah terjual sebanyak 30 bilion kepada beberapa buah negara. Akhir sekali, akaun kewangan. Akaun ini mencatatkan perubahan antarabangsa dalam pegangan share, harta, deposit bank dan pinjaman, sekuriti kerajaan dan sebagainya. Akaun ini melibatkan pembelian dan penjualan aset tetapi berbeza sedikit dengan akaun semasa yang melibatkan pendapatan daripada aset tersebut. Untuk akaun kewangan ini, sebagai contoh, imbangan pembayaran suku tahun keempat 2020, akaun kewangan mencatatkan aliran keluar bersih yang lebih rendah 10.8 bilion disebabkan oleh aliran keluar yang lebih rendah pada pelaburan portfolio dan pelaburan lain. Itu sahaja daripada saya dan Syuhada. Sekian, terima kasih.